Pakatan Harapan cuba mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dalam keadaan darurat ini, di mana satu dunia menumpu perhatian kepada masalah ataupun krisis COVID-19 ini, Pakatan Harapan telah lancarkan kempen fitnah. Kempen fitnah ini ialah untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. Yang sebenarnya hanya satu cara sahaja kerajaan Muhyiddin boleh dijatuhkan, iaitu undi tidak percaya dibentang di Parlimen dan sekurang-kurangnya 112 ahli Parlimen mengundi menyokong usul tersebut. Usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Sekiranya kurang dari 112, 111 pun tidak cukup. Mereka perlu 112 ahli Parlimen menyokong usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin, maka Muhyiddin dan kerajaan dia akan jatuh. Itu saja. Tidak ada cara lain. Satu dari fitnah ialah kerajaan Muhyiddin, kerajaan pintu belakang, kerajaan haram, kerajaan tidak sah. Itu tidak benar. Yang sebenarnya, apabila Pakatan Harapan telah memenangi kerusi parlimen yang terbanyak pada pilihan raya bulan Mei tahun 2018, telah dipersetujui oleh rakan-rakan di dalam gabungan Pakatan Harapan bahawasanya pemimpin dari Parti Pribumi akan menjadi Perdana Menteri. Walaupun parti itu menang kerusi yang tersikit dibanding dengan PKR dan DAP. Ini persetujuan. Dan mereka kata persetujuan ini ialah untuk 2 tahun sahaja. Bahawasanya selepas 2 tahun, mereka akan serah kuasa kepada Anwar Ibrahim. Itu yang mereka kata. Tapi tidak ada bukti. Anwar Ibrahim kata perkara ini tertulis. Ada perjanjian. Mahathir dan budak-budak Mahathir kata tidak ada. Cuma janji bahawasanya selepas 2 tahun mereka akan kaji. Dan mereka telah kaji. Dan mereka rasa yang sukar untuk menyerah kuasa dalam keadaan sekarang oleh kerana negara nak bankrupt. Malaysia nak bankrupt. Jadi perlulah Tun Dr. Mahathir Mohamad terlebih dahulu selesai masalah ekonomi negara, barulah serah kuasa. Ini mereka yang kata negara nak bankrupt, bukan kita yang kata. Jadi perkara ini kelabu. Rakyat keliru tentang apa yang sebenar. Cuma yang rakyat tahu ialah Parti Pribumi akan menjadi Perdana Menteri. Hari ini Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Bukankah Muhyiddin Yassin ni pemimpin Parti Pribumi? Jadi, di mana yang kata tak betul? Dulu, pemimpin Parti Pribumi jadi Perdana Menteri. Hari ini juga, pemimpin Pribumi juga menjadi Perdana Menteri. Dan kita jangan lupa, Mahathir telah letak jawatan. Mahathir bukan lagi pemimpin Parti Pribumi. Dan Mahathir sendiri telah mengeluarkan kenyataan dan telah mengata yang
beliau tidak ada apa-apa masalah untuk menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ini pengakuan Mahathir sendiri. Dan mungkin hari ini Mahathir sudah kembali jadi pengerusi parti. Dan Mahathir menang jawatan pengerusi parti tanpa bertanding, menang tanpa tanding. Tapi itu selepas Muhyiddin jadi Perdana Menteri, bukan sebelum. Jadi yang sebenar tidak ada apa-apa masalah tentang Muhyiddin mengambil alih sebagai Perdana Menteri, sebab perjanjian dia ialah pemimpin Parti Pribumi menjadi Perdana Menteri dan mungkin bulan Mei, tapi benda ni sudah ditangguh kepada selepas APEC, iaitu hujung tahun ini, Pribumi akan serah kuasa kepada Anwar Ibrahim. Itu yang telah dijanji. Tapi duka cita je, hari ini, walaupun Perdana Menteri masih pemimpin Parti Pribumi, itu tidak berubah. Tapi ahli komponen, rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan bukan lagi DAP, PKR dan Amanah. Tetapi Parti Pribumi, UMNO dan PAS. Rakan tu sudah berubah, sudah bertukar. Tapi pemimpin dia, masa Kerajaan Pakatan Harapan dulu, pemimpin dia ialah Parti Pribumi. Hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, pemimpin dia pun masih Parti Pribumi. Tidak berubah. Cuma yang berubah ialah partner dia. Dulu DAP, PKR, Amanah. Hari ini ialah UMNO dan PAS. Ataupun Muafakat Nasional. Tapi dia punya ketua masih Parti Pribumi. So what has changed? Di mana yang kata kerajaan ni kerajaan haram? Tidak. Dan sekira kempen fitnah yang telah dilancarkan oleh Pakatan Harapan ni bertujuan untuk menjatuhkan Muhyiddin, itu hanya boleh berlaku, hanya akan berjaya sekiranya 112 ahli parlimen menyokong usaha ataupun usul tersebut untuk singkirkan Muhyiddin. Sekira tak dapat 112 ahli parlimen untuk menyokong usul tu, maka Muhyiddin akan terus menjadi Perdana Menteri hingga berlaku pilihan raya akan datang. Yang boleh berlaku bila-bila masa hingga lewat-lewatnya bulan Jun tahun 2023. 3 tahun lebih sikit dari sekarang. Itu saja mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang, mengikut peraturan. Itu saja yang boleh berlaku. Tapi kempen mereka ni, kempen fitnah Pakatan Harapan ni, sasaran dia siapa? Who's the target? Adakah target dia sekurang-kurang 112 ahli parlimen ataupun rakyat biasa? Kalau rakyat biasa tidak ada kuasa untuk menukar Perdana Menteri. Rakyat biasa hanya ada kuasa untuk mengundi semasa pilihan raya. Pilihan raya belum diadakan. Apabila pilihan raya akan diadakan, tidak tahu. Dan apabila pilihan raya diadakan, maka pengundi ataupun rakyat akan menilai prestasi Kerajaan Perikatan Nasional dan mereka akan mengundi mengikut prestasi kerajaan itu. Dan setakat ini, nampaknya Kerajaan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, prestasi mereka rakyat puas hati.
dalam keadaan darurat ini, di mana satu dunia menghadapi masalah, bukan saja masalah kesihatan, bahaya dari menjangkiti kuman COVID-19 tadi. Yang lebih penting ialah the economy is under attack. The world economy is under attack. Dan kita bukan saja menghadapi kemelesetan seperti recession, tetapi depression lagi teruk dari itu. Ini lagi teruk dari tahun 30-an dulu, sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Apa kerajaan buat? Kerajaan Muhyiddin Yassin atau kerajaan Perikatan Nasional. Apa mereka buat? Mereka sedang usaha untuk membantu ekonomi dan membantu rakyat di dalam berbagai-bagai cara. Memanglah tak boleh 100%. Kalau nak 100% bagi puas hati rakyat, maka tiap-tiap satu rakyat berilah RM1 juta. Tapi nak mari mana RM1 juta, jangan lupa harga minyak pun sudah jatuh. Semasa Pakatan Harapan membuat bajet, mereka bentang bajet, mereka duk ingat ni harga minyak RM60. Apa 60 US satu tong. Sekarang ni harga minyak kurang dari separuh kalau ikut bajet asal. 20 US, 25 US, ada kata akan turun rendah lagi dari 20 US satu tong. Pakatan Harapan, mereka bergantung kepada Petronas. Mereka korek duit Petronas. Yang mereka kata mereka boleh hapuskan GST oleh kerana mereka ambil duit Petronas. Sekarang ni, yang kita khawatir, Petronas ni masih boleh berterusan, tidak? Takut banyak kena tutup operasi ataupun pekerja-pekerja perlu dibuang oleh kerana pendapatan Petronas akan merosot. Seluruh dunia sudah menghadapi masalah isu harga minyak. Jadi Petronas itu sendiri menjadi tanda tanya, menjadi soalan. Kita nak korek lagi duit Petronas, tak boleh. Jadi kerajaan sekarang dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu bijak dan cekap untuk mengatasi masalah kewangan yang telah diserang oleh kerana masalah COVID-19 dan juga masalah harga minyak turun. Ini semua menjadi masalah kepada negara. Jadi kita menghadapi banyak serangan. Serangan isu kesihatan, COVID-19, serangan isu ekonomi yang berpunca juga dari COVID-19 dan dengan masalah harga minyak jatuh, di mana oleh kerana tidak bijak sangat Pakatan Harapan, mereka bergantung semata-mata kepada Petronas ataupun duit minyak. Dan oleh kerana kesilapan pakatan, harga minyak sudah meleset, sudah jatuh, maka ini masalah ketiga yang perlu diatasi oleh kerajaan dan Perdana Menteri. Dan apabila pengundi pergi untuk mengundi pada pilihan raya akan datang, GE15 atau PRU15, mereka akan menilai kerajaan dan Perdana Menteri berdasar kepada prestasi. Cara mana kerajaan mengatasi serangan-serangan darurat yang kita sedang menghadapi sekarang. Dan ada ke kerajaan yang kita ada ini bijak dan pintar dan dapat buat apa yang
Pakatan Harapan 1000 tahun pun tidak akan boleh buat. Itulah hari ini yang penting dan yang perlu kita bincang. Fitnah-fitnah yang banyak dikeluarkan oleh Pakatan Harapan ini tidak perlu kita buang masa, sebab semua cerita-cerita dongeng tersebut tidak akan membantu kita dan membolehkan kita untuk mengadakan makanan untuk ahli keluarga kita. Sekarang ni bergantung kepada kerajaan dan nampaknya kerajaan ni sedang buat apa saja yang boleh, whatever is possible, untuk membantu rakyat. Tapi jangan kita lupa, bukan semua 100% boleh kita buat, sebab apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan semasa mereka kerajaan selama 21-22 bulan, banyak kesan buruk kepada negara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.